Tak apa, tak bunyi. Okey. Hai, selamat malam semua kepada semua teman-teman yang bersama dengan kita. Saya Zikri Rahman, koordinator program dan juga pemudahcara bagi siri webinar kita yang pertama pada tahun 2003. Saya bersama dengan Pusat Sejarah Rakyat sudah menjalankan beberapa siri webinar semenjak hampir 2 tahun yang lalu. Dan untuk tahun 2003, sesi bersama dengan Abang Rosli ini merupakan yang pertama. Jadi pada hari ini kita akan berbicara tentang sebuah buku baharu yang dikeluarkan di karya oleh Abang Rosli Ibrahim, iaitu berjudul Masyarakat Cantik, Enigma Penyisihan OKU. Jadi tanpa membuang masa, saya cukup berbanggalah dapat memperkenalkan dua tetamu kita pada malam ini. Iaitu yang pertama, saudara Rosli Ibrahim, atau saya lebih rapat untuk memanggilnya sebagai Abang Rosli, selaku pembentang pada hari ini. Sedikit tentang Abang Rosli. Abang Rosli merupakan seorang pengamat budaya serta pengarang yang aktif menulis di media sosial dan merupakan antara penggerak kesedaran isu-isu OKU dalam masyarakat di Malaysia. Beliau juga menggalas tanggungjawab sebagai pengerusi mobilisasi bagi menggerakkan himpunan OKU Bangkit pada tahun 2012 serta aktif di dalam lingkaran pembacaan, misalnya seperti teman-teman di kuliah buku ataupun Kubu. Antara buku tulisannya berjudul Gelap Mata tahun 2015 yang dikeluarkan pada tahun 2015 serta OKU Bangkit. Manakala tetamu kita yang kedua, Dr. Naziati Muhammad Yaakob, seorang bekas ahli akademik serta aktivis OKU. Beliau pernah mengajar di Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya, selaku Profesor Madya jurusan Seni Bina. Melalui penyelidikannya, beliau memfokuskan reka bentuk seni bina, teori, falsafah serta seni bina keterangkuman dan sejagat. Beliau turut pernah terlibat di dalam gerakan OKU, antaranya selaku anggota Majlis Kebangsaan bagi Akta Orang Kurang Upaya 2008 selama 2 penggal, iaitu dari 2008 ke 2012. Bagi mengetahui lanjut tentang pengkaryaan dan kerja-kerja Dr. Naziati, boleh layari laman webnya, laman blognya, iaitu naziati.wordpress.com. Jadi terus kita ke agenda utama pada malam ini. Kita akan membincangkan karya terbaru Abang Rosli, Masyarakat Cantik, Enigma Penyisihan OKU, yang sekarang kita boleh dapatkan di laman web Kawah Buku, ataupun mungkin selepas ini kalau ada yang berminat mahu membelinya terus dengan Abang Rosli juga, boleh mendapatkannya terus dengan Abang Rosli. Jadi di dalam buku ini cukup luas rangkumannya, dipecah ada 5 bab yang merangkumi soal Islam dan OKU, pergerakan aktivisme OKU, serta realiti pengalamannya sendiri seputar politik dan budaya masyarakat. Jadi di dalam buku ini juga Abang Rosli memperihal wacana kekurangupayaan tubuh serta ketidakupayaan sosial di Malaysia menerusi lensa gerakan aktivisme serta pencitraannya dalam budaya popular. Seiring dengan tema besar Pusat Sejarah Rakyat sendiri, kami sendiri berminat dengan idea penulisan sebegini, di mana kita tahu sejarah itu sendiri terangkum di dalam soal bahasa, realiti dan pengalaman. Jadi di dalam buku Abang Rosli ini sendiri pasti banyak soal itu yang akan dikembangkan sebentar lagi. Jadi di dalam hal ini saya tidak membuang masa lagi, ingin menjemput Abang Rosli untuk berkongsi tentang buku dan kemudian dibuka kepada Dr. Naziati untuk memberi ulasan dan kemudiannya kepada teman-teman semua untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan.
Okey, sekarang boleh. Okey, boleh dengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya muslimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera, selamat petang pada rakan-rakan yang menonton live Zoom kita. Sikit saja mungkin saya ambil masa mungkin dalam 20 ke 25 minit untuk memberikan ringkasan kepada perbincangan buku Masyarakat Cantik Enigma Penyisihan Iklim. Pertamanya, ramai di luar sana mungkin akan tertanya-tanya kenapa buku ini dinamakan Masyarakat Cantik. Seperti yang saya sebut dalam kata pengantar buku ini, Masyarakat Cantik adalah perkataan yang saya pinjam daripada filem Sultan Haraminya. Mana skrip filem ditulis oleh S. Sudarmaji. Sultan Haraminya saya anggap sebagai sebuah filem yang menyediakan perbincangan yang mendalam berkaitan konsep kekurangupayaan ataupun dalam Inggerisnya impairment dan konsep ketidakupayaan ataupun disability. Di mana dari situlah asalnya perkataan masyarakat cantik. Dan kenapa ejaan masyarakat cantik MASHA? Kerana dia adalah memberi gambaran kepada ejaan lama. Jadi dia agak klasik dan art lah, cantik. Dan bila kita gabungkan perkataan masyarakat cantik dengan enigma penyisihan, saya sebenarnya sedang bertanya tentang kenapa masyarakat yang cantik itu sedang melakukan penyisihan terhadap OKU. Dan kata enigma itu adalah satu kata yang cuba menggambarkan tentang satu keadaan di mana kenapa penyisihan itu berlaku. Oleh siapa? Oleh masyarakat cantik. Terhadap apa? Terhadap OKU. Jadi bab pertama tu lah lebih pada membincangkan tentang apa itu konsep cantik, kenapa, macam mana kita define cantik, bagaimana seorang individu define cantik dan kenapa melalui definisi cantik yang dipegang oleh seorang, dia mampu melakukan penyisihan terhadap orang yang tidak cantik. Jadi kata cantik tadi adalah ganti nama ataupun ganti nama kepada yang sempurna. Maksudnya orang cantik sama maksud dengan yang sempurna ataupun bukan OKU lah. Jadi yang cantik itu akan menyisihkan yang tidak cantik. Yang tidak cantik itu kita faham sebagai yang bukan OKU. Kenapa tidak cantik? Kerana mungkin memiliki tubuh yang berbeza, kerana mungkin memiliki keupayaan yang berbeza. Itu yang dikatakan masyarakat cantik enigma penyisihan OKU. Baik. Saya diminta oleh Saudara Zikri untuk membincangkan secara agak mendalam ini bab 4, bahagian 4 daripada buku ini, iaitu berkaitan dari adilisme kepada aksi. Maksudnya setelah kita menguraikan bahagian pertama isu-isu penyisihan, bahagian kedua tentang OKU antara cabaran dan sokongan, bahagian ketiga OKU dalam tradisi Islam, kita mahu bahawa semua permasalahan-permasalahan daripada bahagian 1, 2 dan 3 tadi diterjemahkan ke dalam realiti supaya komuniti OKU tidak tersisihkan. Baik. Pertanyaannya sekarang. Dalam bab bahagian 4, saya banyak menceritakan tentang gerakan sosial OKU. Social movement lah, gerakan sosial OKU di Malaysia. Melatarkan dalam konteks komuniti OKU, juga melatarkan tentang perkembangan NGO, dilema NGO OKU, apa masalah yang mereka hadapi, adakah NGO dapat dianggap sebagai mewakili civil right movement, gerakan sosial OKU, apakah cabaran-cabarannya misalnya. Ataupun kita mulakan pertanyaan begini,
dalam selepas kita Malaysia merdeka misalnya, adakah wujud apa yang disebut sebagai civil right movement, gerakan sosial tahun 50 60? Sebab kalau kita tengok gerakan sosial antarabangsa, gerakan sosial OKU antarabangsa bermula lebih kurang tahun 60-an. Adakah OKU di Malaysia bersentuhan? Saya jawab tidak. Kerana ketika itu model yang diguna pakai oleh dasar awam ketika itu adalah model medical model. Kita dapat lihat ideal medical model ini misalnya dalam Akta Keselamatan Sosial 1969 misalnya. Di mana dia define impairment ataupun handicap ataupun kecacatan tadi sebagai lebih pada orientasi tubuh misalnya. Baik. Saya perkirakan perkembangan civil right movement, gerakan sosial OKU di Malaysia lebih kurang secara kecil-kecilan bermula tahun 80-an. Ketika Kenji Kuno buat CBR, Community Based Rehabilitation. Itu awal lah. Lepas tu, bila masuk tahun 90-an, dah ada dah self-advocacy di kalangan learning disability, sedikit sebanyak. Okay. Bila masuk tahun 2000, sebenarnya kita sedang bergerak ke arah merumuskan ataupun membuat draft Akta Orang Kurang Upaya. Draft tu bermula 90-an, tapi perbincangan, boleh tengok benda ni dalam dokumen Suhakam misalnya, boleh download file tu tentang isu-isu orang kurang upaya oleh Suhakam, buku warna biru tu. Okay. Dia sebut tentang macam mana Suhakam buat persidangan meja bulat dengan komuniti OKU. Itu dalam sekitar awal tahun 2000. Okey, baik. Sebenarnya bila kerajaan JKM buat DET, Disability Equality Training. DET ni sebahagian daripada tools di peringkat awal, kita sebelum akta lagi, dalam 2005. DET sebenarnya memberikan kesan kepada percaya diri komuniti OKU. Kerana dia telah shift. Idea dalam DET adalah memegang konsep social model. Jadi daripada advokasi DET inilah sebenarnya muncul rasa percaya diri di kalangan komuniti OKU untuk melihat bahawa persoalan mereka bukanlah persoalan medical model, tetapi telah shift kepada social model. Baik. Untuk siapa yang tak familiar tentang perkara ni, memang kena baca buku ni lah. Sebab saya dah huraikan agak panjang lebar tentang medical model dan social model. Ini secara untuk menarik perhatian pembaca untuk membaca lagi lah, dapat kefahaman. Baik. Dalam tempoh 2005 sampai ke 2008, sebenarnya bila masuk akta, start dari akta inilah sebenarnya komuniti OKU, faktor akta dan faktor CRPD sebenarnya menjadi pemangkin besar kepada perkembangan gerakan sosial OKU. Maksudnya tadi benih-benih awal telah ditanam melalui DET, Disability Equality Training. Kemudian bila akta dan CRPD, kalau kita tengok akta dan CRPD itu memang dia adalah tulang belakang besar kepada ataupun asas besar kepada CRPD, dan akta adalah social model. Sebab tu kita tengok berlaku perubahan takrif OKU daripada sebelum dan selepas akta OKU itu sendirilah. Okey, baik. Besar sebenarnya kesan DET sebab bila ramai, dia memang satu bentuk politik ketidakupayaan ataupun politik kewarganegaraan di kalangan komuniti OKU. Sebab selama ni masyarakat menekan persoalan OKU ini hanya terbatas kepada persoalan medical intervention. Juga kalau kita cakap medical model, kita juga akan menyentuh tentang individu. Dia lebih fokus kepada persoalan individu. Dia tidak melihat bahawa
berkaitan seperti ada dalam tarikh Akta OKU itu sendiri, bagaimana impairment itu dia ada berkaitan dengan persekitaran sosial tadi, halangan sikap dan persekitaran sosial. Baik. Macam kelas DT pula ya. Baik. Jadi itu kesan. Dan sebenarnya bila muncul 2012, bila muncul gerakan OKU Bangkit 2012, sebenarnya dia bukan tiba-tiba muncul gerakan tu. Latar tu datang dari situ tadi. Sebab tu kalau saya daripada hasil penelitian saya sendiri, bila tengok blog-blog, zaman blog, kita tengok kawan-kawan OKU, pelbagai komuniti banyak menulis tentang review-review mereka terhadap akta. Saya alhamdulillah simpan semua diorang zaman blog dah tak ada. Jadi saya simpan semua diorang punya tulisan-tulisan tadi, melihat diorang dalam tempoh 2008, 2010, 2011 memang kebanyakan kawan-kawan pelbagai komuniti menulis tentang akta. Jadi fokus perbincangan OKU kita memang pada akta. Dan sebenarnya hampir tidak ada perbincangan sangat pasal CRPD. Padahal CRPD itu sangat penting. Dia sebenarnya father, dia bapa kepada akta tadi. Tapi sebab kita nampak kepada peringkat nasional, jadi kita akan kebanyakan komuniti ulas pasal akta tadi. Baik. Bila masuk 2012, muncul OKU Bangkit. Baik. OKU Bangkit tidaklah memberikan OKU Bangkit secara umumnya dia sebenarnya satu movement yang hanya sekadar membangkitkan kesedaran sahaja sebenarnya. Sebab dia rentas komuniti dan dia keluar daripada pendekatan NGO. Yang ni memang kena baca apa permasalahan NGO, kerana kenapa dia tak boleh sampai kepada pendekatan rentas komuniti, ataupun kenapa dia tak pergi kepada isu-isu hak asasi. Saya rasa di kalangan komuniti OKU dia sangat fahamlah perkara ini. Baik. Dalam tempoh 2012, 13, 14, 15 sehinggalah ke ini, kemudian kita tengok, rasa Dr. Niazati pun tahu, muncul Harapan OKU. Harapan OKU adalah sebahagian daripada kelanjutan tadi. Kelanjutan untuk mengembangkan aspirasi OKU. Saya nak mengulas tentang apa cabaran-cabaran kepada gerakan sosial OKU. Baik. Cabaran pertama yang akan sentiasa dihadapi oleh komuniti OKU adalah komuniti OKU ni sangat kompleks. Seperti yang saya sebut dalam buku ni lah, dia sangat kompleks. Dia ada 7 kategori. Setiap kategori juga dia ada degree of impairment. Dia juga ada intersection antara gender, dia juga intersection antara etnik, dia juga ada intersection pendidikan, dia juga ada intersection agama. Baik. Itu satu komuniti. Bila kita besarkan lagi rentas komuniti. Baik. Bila wujud berlaku maksudnya kesedaran rentas komuniti ni, saya melihat bahawa benda ni berlaku selepas 2008. Kesan daripada akta tadi, kesedaran bahawa komuniti akta ni memberikan kesan kepada kita kena ada bersatu untuk fight kita punya right. Okey. Itu cabaran tadi, cabaran komuniti yang kompleks. Baik. Lepas tu cabaran dari peringkat NGO pula. NGO OKU terlalu banyak. Masing-masing ada kecenderungan, pandangan gerak kerja yang tak sama. Antara di peringkat satu kategori kekurangan upayaan, apatah lagi bila dia rentas kategori. Itu satu dilema kepada NGO OKU itu sendiri. Lepas tu dasar awam kerajaan. Dasar awam kerajaan adalah satu juga antara motivate di luar yang sebenarnya juga
memberikan kesan kepada gerakan sosial OKU. Dilemanya adalah kadang-kadang ada sebahagian aktivis OKU mungkin tidak menyedari perkembangan dasar awam itu sendiri, baik penggiat NGO atau apa kan. Itu dilema dia juga sebenarnya. Tidak semua yang tahu tentang perkembangan dasar OKU, baik di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat antarabangsa misalnya. Tidak ada perbincangan mendalam tentang akta, tidak ada perbincangan tentang CRPD. Itu kita dari segi strukturnya lah. Kalau dari segi individu OKU itu sendiri, lagi kompleks lah. Lepas tu kita tengok lagi, saya ringkas-ringkas saja, itu juga dari segi kesedaran komuniti hak asasi itu sendiri terhadap adakah komuniti hak asasi di hak asasi maksudnya selain daripada OKU tadi, komuniti OKU melihat isu OKU sebagai sebahagian daripada hak asasi. Kalau kita tengok CRPD itu sendiri telah meletakkan OKU sebagai salah satu persoalan hak asasi. Pertanyaannya, adakah komuniti hak asasi yang bercakap tentang right, tentang hak asasi ini sendiri membincangkan persoalan OKU dalam bengkel-bengkel hak asasi mereka? Saya kira tak ada. Setakat penelitian saya, kalau kita tengok laporan-laporan komuniti hak asasi, mereka hanya sekadar mengulas secara umum tentang akta. Mereka tidak pergi deep persoalan akta, apa masalah akta, implementasi, dia tak pergi ke situ. Jadi komuniti OKU terpencil, tidak dibantu oleh persekitaran komuniti hak asasi yang baik. Jadi akhirnya isu mereka terperuk dalam komuniti mereka sendiri kerana mereka tidak ditarik bersama dalam perjuangan hak asasi yang lebih luas. Baik. Saya terlupa juga, itu juga balik pada NGO tadi. NGO dia ada lapisan-lapisan yang sangat kompleks. Di peringkat kebangsaan, misalnya di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri, lepas tu kebangsaan, lepas tu peringkat serantau, lepas tu peringkat antarabangsa. Baik, lapisan-lapisan tadi tidak tersambung. Misalnya apa yang NGO yang terlibat di peringkat ASEAN misalnya tidak connected dengan yang di peringkat kebangsaan. Jadi seperti yang saya sebut dalam buku, dia ada bocor kat situ. Dia ada misunderstanding kadang-kadang. Kadang-kadang misalnya bila kita cakap tentang kita nak pergi kepada right-based approach berbanding charity kepada right-based approach seperti dalam CRPD dan akta. Kita tidak membedah apa itu sebenarnya yang dikatakan charity. Ini yang saya berikan secara santai dalam membaca kembali konsep kebajikan. Macam mana kita melihat kebajikan? Adakah maksud kebajikan itu kita menolak sepenuhnya? Ataupun adakah kita sedang komuniti bersedia untuk pergi kepada right base dan meninggalkan terus charity base? Ataupun macam mana kita memaknai tentang charity tadi? Kebajikan tadi apa? So dalam konteks inilah yang perlu diperbincangkan mendalam. Jadi saya memang ada sebut dalam buku ini tentang membaca balik ataupun memahami kembali tentang apa itu kebajikan. Ataupun misalnya saya sentuh isu semasa misalnya kan, pasal bila kerajaan nak buat tambang percuma untuk kenderaan awam. Macam mana reaksi komuniti? Kalau komuniti yang pegang kepada right base kata, buat apa nak bagi tambang percuma misalnya? Kan? Tetapi adakah tambang percuma tidak perlu? Ataupun macam mana proses implementasi tambang percuma tadi untuk kenderaan kepada komuniti di luar bandar misalnya? Sebab kita jangan melihat komuniti OKU hanya di bandar saja. Kita akan melihat komuniti OKU di pelbagai latar belakang lah. Kita tak boleh hanya melihat satu demografi tertentu sahaja. Sebab tu
Okey, baik. Dan cabaran paling besar kepada gerakan sosial OKU adalah kita sebenarnya belum mampu ataupun belum berupaya membentuk public opinion masyarakat terhadap OKU. Kita belum mampu lagi membentuk public opinion, membentuk pandangan awam, ataupun kita belum bijak mencatur idea, menjual, memasarkan konsep-konsep berkaitan impairment, disability, ableism, citra tubuh ke dalam perbincangan masyarakat. Ini dilema besar sebenarnya. Sebab sebelum kita pergi kepada movement yang bersifat politik misalnya, mendesak dasar awam, kita harus bertempur dahulu atau harus mengolah persetujuan awam dahulu, di mana kita perlu membentuk public opinion tadi. Jadi sebenarnya penulisan buku ini adalah sebahagian daripada propaganda untuk membentuk public opinion. Kira propaganda lah juga. Propaganda untuk membentuk public opinion. Sebab kita nak memberi kefahaman dahulu kepada masyarakat. Sebab kemudian politik tadi hanyalah batu bata terakhir setelah kita selesaikan tapak tadi. Tapak public opinion, kita membentuk komuniti yang sedar tentang keperluan kepada menggerakkan persoalan OKU dalam masyarakat. Dan saya rasa inilah yang saya belajar daripada OKU Bangkit 2012. Bagaimana sebenarnya OKU Bangkit telah cuba mendekati pelbagai latar belakang masyarakat itu, baik golongan agamawan. Misalnya kalau kita tengok dalam tempoh 2013 ada debate tentang zakat kepada OKU misalnya. Itu sebahagian daripada propaganda OKU Bangkit lah, untuk membentuk public opinion bahawa OKU ni adalah masyarakat pinggiran yang perlu dibantu, atau bahasa agamanya dia adalah masyarakat, dia adalah komuniti yang terbelenggu, ar-riqab, seperti yang disebut dalam perbincangan tentang fik ketidakupayaan. Kenapa saya gunakan perkataan fik ketidakupayaan? Kerana saya nak lari daripada persoalan fiqh yang bersifat orientasi individu kepada fiqh yang melihat persoalan sosial masyarakat. Saya ada hujahlah kenapa saya buat begitu. Dari segi bahasa, dari segi perbincangan sarjana berkaitan itu kan. Baik. Itu juga sebenarnya saya rasa saya belajar juga mendekati ahli politik. Bahawa ahli politik perlu disentak tentang kecanaan mereka terhadap persoalan OKU. Maksudnya kadang-kadang kenapa dasar awam berkaitan OKU ni slow, kerana ahli politik tu datang daripada masyarakat tadi. Masyarakat yang tak sedar. Bila masyarakat tak sedar, dia jadi ahli politik. Ataupun kononnya dia dulu aktivis hak asasi, yang saya banyak jumpa juga, cakap pasal hak asasi tapi persoalan hak asasi OKU tertinggal. Kenapa? Dalam silibus bengkel-bengkel hak asasi tak ada sebut pasal OKU. Mereka terabaikan persoalan OKU. Padahal deklarasi antarabangsa mengiktiraf OKU adalah sebahagian daripada persoalan hak asasi. Bila kita cakap pasal gender, kita juga akan intersection dengan disability. Bila kita cakap pasal kanak-kanak misalnya, dia juga akan ada persoalan disability. Bila kita cakap pasal perlindungan pada kanak-kanak, dia juga akan cakap tentang kanak-kanak OKU. Bila kita cakap pasal wanita, kita akan cakap pasal diskriminasi terhadap wanita OKU. Bila kita cakap pasal warga emas, kita akan juga cakap pasal warga emas OKU. Inilah penting membentuk public opinion. Dan kita harus membuka wacana OKU ni, wacana ketidakupayaan ni meluas. Intersection agama, intersection etnik, intersection rentas persimpangan pelbagai subjek. Jadi sebenarnya
memang betul buku Enigma, Masyarakat Cantik, Enigma Penyisihan OKU, bagi saya secara peribadi sebagai penulis, saya anggap dia dramatik kerana dia adalah personal experience saya sebagai OKU. Tetapi bukan hanya sekadar itu, saya juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan filosofis terhadap apa yang saya lalui. Misalnya catatan tentang saya disumbat duit dalam dekat LRT. Saya bertanya tentang konsep kebajikan. Apa itu kebajikan? Macam mana kita memaknai kebajikan misalnya? Ataupun tentang human dignity. Kenapa saya nak pergi minta kerja dekat kilang? Kenapa jaga tu lepaskan anjing? Saya tanyakan persoalan-soalan tadi. Maksudnya setiap pengalaman yang kita lalui itu adalah pengalaman berharga dengan syarat kita merenung dan menumpahkannya dalam renungan kefalsafahan. Jadi memang epilog buku ini sebenarnya adalah merumuskan secara padat dengan footnote, dengan nota kaki, supaya sebenarnya saya nak kata pada khalayak di luar yang merasakan bahawa persoalan OKU adalah persoalan yang tak ada knowledge. Tak. Anda silap. Bagi orang yang menggeluti perbincangan berkaitan OKU, anda tak akan terkejar. Anda tak akan terbaca buku dia. Tebal-tebal. Dalam bahasa Inggeris yang sangat akademik. Saya pun kadang baca satu artikel jurnal, kena ulang berkali-kali. Tetapi saya memudahkan perbincangan tadi dengan cerita, dengan dramatis, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan, supaya semoga buku ini dapat membentuk pandangan awam yang lebih positif terhadap OKU. Saya rasa pasal gerakan sosial saya dah sentuh dan sedikit sebanyak tentang buku. Saya rasa itu saja. Saya harap kita boleh buat perbincangan yang lebih mendalam. Mungkin ada apa-apa persoalan, pertanyaan. Saya tak ada semua jawapan. Seperti dalam buku ni, banyak soalan tapi tak ada jawapan. Dan kita cari bersama-sama. Dan tugas saya adalah memunculkan pertanyaan yang menjadi kegelisahan saya supaya sama-sama kita berfikir dan sama-sama kita membina Malaysia yang lebih mesra. Okey. Terima kasih. Terima kasih kepada Abang Rosli atas perkongsian. Saya kira cukup banyak yang disentuh, terutamanya soal perkembangan gerakan OKU itu sendiri, sehinggalah kepada bagaimana kita dapat melihat idea tentang ketidakupayaan sosial dan juga tubuh itu dilihat misalnya persoalan tentang dari medical based orientation menjadi rights based orientation dan sebagainya. Jadi itu sudah disentuh, tetapi mungkin Abang Rosli mahu tambah sedikit sebanyaklah, mungkin selepas ulasan oleh Dr. Naziati sebentar tadi, di mana bila disebut tentang sumber persejarahan, sumber penulisan itu, ya banyak anekdot, banyak kisah, banyak soal pertemuan dan sebagainya, tetapi pada waktu yang sama bagaimana Abang Rosli sendiri menggunakan popular production, misalnya seperti filem ataupun budaya basking dan sebagainya itu sebagai salah satu cara untuk melihat gerakan ataupun fenomena masyarakat OKU itu sendiri, yang mungkin Abang Rosli boleh tambah selepas ulasan oleh Dr. Naziati. Jadi tanpa membuang masa, dipersilakan Dr. Naziati untuk memberi ulasan, tetapi sebentar saya akan share screen. Nanti dulu saya perlu share screen. Okey. Tak apa. Dia dah lain, dia punya dia punya feel, vibe dia lain sikit. Jadi apa yang saya akan lakukan, saya ada di depan ni, tapi saya akan merujuk kepada slide tersebut, tidak perlu share lah ya. Nanti saya start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara Zikri Rahman menjemput saya untuk memberi ulasan buku yang saya rasa amat diperlukan pada masa kini untuk aktivis OKU dan sesiapa yang berminat
dengan subjek ini. Sebenarnya skrin yang saya nak tunjuk tu, saya ada tulis masyarakat cantik atau masyarakat sakit. Jadi lepas itu saya letak subtitle ayuh dengan agenda penyembuhan semula masyarakat. Jadi saya rasa saya mengambil penjajaran yang serupa dengan saudara Muhammad Rosli Ibrahim dari segi pendapat-pendapat yang tertulis oleh beliau. Jadi sebenarnya masyarakat manusia ni terbawa-bawa dengan bentuk. Okay, it is they look secara luaran lah dia akan get excited about it. They like to look at themselves in the mirror, you know, and so on. Jadi kita tengok ini masalah lah, masalah masyarakat yang cacat atau kurang upaya tanggapan terhadap OKU. Jadi kita tengok masyarakat tu yang cacat dan kurang upaya, ya, sebab tanggapannya terhadap OKU tu, ya. Masyarakat ini bersifat ableisme. So this perkataan ableism terkeluar dan nanti saya berikan sedikit pandangan berkenaan apa ableism tu. Maybe saya go down to that slide that defines ableism supaya semua di sini dapat faham ya apa itu ableism. Sebenarnya rujukan saya is based on www.okurightsmatter.com, ableism-unlearning. Yang rakan-rakan kita yang harapan OKU dulu pun yang menubuhkan website halaman URL tersebut, ya. Jadi mereka menyatakan di sini yang mereka menyadari bahawa penyangkalan ableisme dan pembelajaran untuk menerima budaya ketidakupayaan adalah proses yang berterusan. Jadi in this pandangan ni pandangan yang middle of the road lah. Because saya selalu jumpa dengan aktivis-aktivis yang lebih kepada apa kata kerajaan, apa pendapat kerajaan, apa pendapat dia rujuk kepada mekanisme atau sistem yang sedia ada. Kalau kita nak ubah, kalau kita nak memulih semula masyarakat cantik yang sakit ni, kita perlukan satu sistem baru atau sistem kita seperti apa yang saudara Rosli menyatakan tadi, ya, need to have a lot of changes, apa ni, philosophical argument dan sebagainya. Ada satu poin yang telah diutarakan tadi, bentukkan public opinion tersebut. Sebab public opinion ni dah serap begitu lama, ya, public opinion yang saya gunakan perkataan middle of the road, kiranya macam is on the fence, kan, atau tidak ke mana. Jadi balik kepada tadi yang saya menyatakan ini masyarakat cantik ni sebenarnya adalah masyarakat yang sakit. Saya juga mengambil perhatian terhadap muka surat yang menarik perhatian saya. Selain daripada yang diceritakan tadi bab 4, saya juga tertarik dengan bab di mana muka surat 27, istilah itu kekuasaan, ya. How important is istilah, terminology, ya. So I tertarik dengan what you have written there. I think you have taken a lot. Memang I agree dengan pendekatan yang telah dilakukan oleh saudara Rosli, di mana your creative expression dari segi penulisan, ya, ekspresi kreatif dari segi penulisan yang telah anda lakukan selama ini semenjak OKU bangkit 2012
dan juga menyentuh berkenaan dengan apa yang berlaku, demonstrasi terhadap NGO, ya, dari segi ada isu lah, dan it is very menarik sebenarnya untuk semua adik-adik di sini untuk baca itu semua. Dan kritik, OKU mula mengkritik dan celik dengan apa yang berlaku di sekeliling, ya. 2012 saya baru tamat tempoh 2 term sebagai ahli Majlis Kebangsaan OKU. Yang saya pening kepala masa itu sebelum masa tu Datuk Syarizat ada isu Cowgate, kan, isu Cowgate. Jadi kita work closely dengan this minister, tapi dia nampak open compare dengan minister lain. Saya belajarlah daripada all this trying to work from inside, kan. Sekarang I'm not interested dengan politik, dan saya tengok yang kita kena lebih tegas dan berani. Jadi umur saya 60 tahun, jadi dah lama berkecimpung di dalam aktivis OKU ni. So balik kepada tadi yang istilah itu kekuasaan. Jadi ada istilah-istilah yang di dalam Akta OKU, juga Saudara Rosli dah ceritakan itu semua, di mana is there for sure lah, social model, the definisi ketidakupayaan ada, ya, semua dia cerita yang mengikuti CRPD, betul lah. Tapi what happens is the action yang kurang. Ya, dia ada cerita semua pasal halangan sikap dan halangan persekitaran dan perlu yang di mana disability atau ketidakupayaan merupakan konsep yang sentiasa berkembang, dan intersectionality yang Saudara Rosli mention tadi memang is important lah, especially elderly warga emas punya isu lah. The reason yang I quite interested dengan we are going in circles tadi, kan, bila cakap middle of the road tu, we have people, ada orang dalam community OKU juga tanya kenapa OKU tak bersama untuk untuk fight for the rights ni. Kenapa rasanya macam OKU tak tahu pasal isu Akta OKU dan apa kekurangan Akta OKU ni. Memang betul, itu yang perlu adanya buku masyarakat cantik ni yang saya pegang ni. Ada this point, I put a big star di sini. Mungkin Saudara Rosli punya what he said here, adakah bahasa mempunyai batas-batas tertentu dalam memperihal, mencitrakan dan menganggapi sesuatu perkara? Dan in italics, mereka cuma orang-orang cacat sahaja. So, namun siapakah yang dapat memastikan bahawa mereka mustahil mengalami kekurangupayaan? Mungkinkah kekurangupayaan dapat disembunyikan atau tersembunyikan oleh manusia? Kita lebih sempurna, berlainan dan berupaya. Adakah manusia itu sifatnya sempurna? Mereka tidak bernasib baik kerana nasib kita selalu elok sepanjang masa. Benarkah nasib ditentukan oleh Tuhan atau manusia? Mereka dilahirkan sebagai anugerah Tuhan. Namun begitu, mengapakah OKU tidak dianugerahkan dengan pengupayaan sosial? So you go in circles dengan the detractors atau orang yang tak mau memahami the imaginasi. Yang another thing yang interesting adalah imajinasi orang bukan OKU lah, berkenaan dengan orang OKU. Dia berimajinasi macam mana OKU tersebut. Dia
dia tengok inspirational porn dan dia get excited about how they are yelah kan, I have to bersyukur pada whatever that I have. Look at that person. They orang OKU, you know how difficult the challenge, and almost ada juga benda-benda yang you ceritakan yang menarik adalah macam OKU ni yang atas escalator tu kan, cerita yang atas escalator 2 orang tu, di mana almost you somebody said yang OKU hati orang buta terang kan, hati orang buta terang. So they said something yang suggest yang OKU ni pasti ke syurga sebab banyak sangat cabaran yang dugaan yang telah Tuhan cabar beri kepada orang OKU, orang kurang payah, dan for sure that you go to heaven. And you ask that person, you tanya balik kepada orang itu, does that mean that you want to be OKU? Because everybody wants to go to syurga kan? So you want to go to syurga. So this issue of agama ni, belief ni, is a mental issue. Itu yang I really want to come to the conclusion yang why your book is, buku anda Masyarakat Cantik tu, Enigma Penyisihan OKU, teramat perlu pada masa kini untuk pull us together and strategize. Sebab why I say it's a mental health issue, as OKU yang saya ni warga emas dah, umur 60 tahun. Jadi saya ada isu, saya telah melalui isu-isu mental, kesihatan mental sebenarnya. Saya pun telah melalui juga isu kurang upaya penglihatan juga dengan retinal detachment hari itu. Jadi bila berlakunya lebih cabaran daripada biasa sebagai warga emas dan juga isu-isu di tempat kerja, jadi saya come to the conclusion yang berkenaan dengan kesihatan mental tu yang berkaitan dengan the belief system atau sistem kepercayaan, di mana sistem kepercayaan kolektif boleh diubah. Kita rujuk semula kepada you also mention Yunani kan, zaman Yunani, dan kita boleh juga rujuk kepada zaman Adolf Hitler, Nazi Germany. Di Jerman, dia orang dah tukar sama sekali daripada pemikiran yang dia ada superior race kepada, adalah juga fasis tu, ada juga segelintir, tetapi lebih mainstream fikirkan berkenaan dengan how lebih kepada social reforms. Jadi collective belief system atau sistem kepercayaan kolektif itu yang merujuk kepada public opinion yang saudara Rosli ceritakan tadi, is something that is even far lah, lagi jauh kita nak mencapai. Ini adalah step, sebab saya dah lihat kan, observe apa yang telah berlaku selama ini, macam nak give up kan, kadang-kadang banyak times nak give up jadi aktivis OKU ni, rasa macam banyak lagi hal-hal yang lain secara individu yang kita kena hadapi. Tapi sebenarnya bila saya baru-baru ini, bila saya berdepan dengan isu identity sebagai seorang OKU tu, saya terpaksa berhadapan dengan the fact that all this while saya lebih kepada ableisme. Ya, I didn't mention what it was just now, did I? Ableisme adalah ialah diskriminasi dan prasangka sosial terhadap orang kurang payah berdasarkan kepercayaan bahawa kebolehan tipikal adalah lebih tinggi. Pada dasarnya, ableism berakar umbi dalam andaian bahawa orang kurang payah memerlukan pembetulan. Rujuk kepada Sumpah Orang Minyak. Orang kurang payah memerlukan pembetulan. Dia tak boleh memperbetulkan si bongkok, dia halaunya kan daripada ni. So
ya, dan mentakrifkan orang berdasarkan ketidakupayaan mereka. Jadi so that is like all kebanyakan yang kita tahu itu adalah medical model yang something is wrong with you dan kena diperbetulkan kan. So yes, on paper Malaysia telah menandatangani CRPD, meratifikasi, ada Akta OKU dan sebagainya. Tapi dalam MKB OKU sendiri, di mana saya adalah ahlinya, saya tertunggu-tunggu bila akan kita berbincang berkenaan dengan undang-undang lain. Kita tengok projek aja. Kita buat projek access audit, kita buat projek ini, kita buat access audit. Mula-mula dia orang nak buat Kementerian Pengangkutan nak buat access audit bangunan. Nasib baik saya tanya, tolonglah you kena buat access audit kenderaan sebab you pengangkutan, yang bangunan tu biarlah KPKT. Lepas tu kita tahu yang KPKT tak ada dalam Akta OKU. Tak, Akta OKU itu tidak sempurna atau kurang gigi kan, doesn't have any teeth to bite, tak ada penalty. At least kalau bagus saya sedar yang ada akta-akta lain boleh diperbincangkan di dalam majlis tersebut, seperti the Street and Drainage Building Act, UBBL 34A. Kalau boleh letak penalti, macam tanah runtuh hari tu, penaltinya RM50,000 dan penjara 2 tahun kan. Tak ada dalam UBBL 34A menyatakan kalau melanggar peraturan UBBL 34A kena denda RM50,000 dan penjara 2 tahun. Sebab OKU bukan, dia tenggelam kan. Landslide tadi, tanah runtuh tenggelam. Nampak macam media pun tangkap cerita tu. Memang orang pun kesihan dan sebagainya, diwawarkan dan sebagainya. Tapi OKU sentiasa they are being abused at the moment we are talking now. Ada aja abuse in Malay lah, but anyway, you know what I mean. Dan kita tak nampak itu semua, ya. Jadi balik kepada Sumpah Orang Minyak, dan saya amat teruja sebab one of the thing yang teruja dengan buku ni adalah reference, rujukan kepada filem-filem. Dan saya pun tengok baliklah Sumpah Orang Minyak, dan there was one scene yang dia orang cut kan, di mana dia tanya Tuhan, kenapa saya kan. So and then the lady that dalam cerita tu dia kena stab dengan orang jahat tu kan. Dia kena tikam dari belakang. Lepas tu dia tunjuk drawing, painting. Dulu bila si Bongkok, sebelum dia jadi P. Ramlee yang segak dan kacak tu, si Bongkok pernah buat lukisan di mana that lady, perempuan tu dengan dia, nama perempuan tu Dan Binatang. Tapi perempuan tu bila dia dah nazak tu, dia tunjuk lukisan tu, dia cancel binatang tu, dia letak pelukis. Jadi Rosli adalah penulis. Saya kan, Rosli pun aktivis, atau saya pun aktivis. Jadi saya nak tangkap saya ni orang kurang upaya tu dari segi satu morality, satu embrace of my identity tu. It took me a while. When I become OKU, when I am masa saya warga emas 60 tahun baru saya accepted. Sebab P. Ramlee, si Bongkok, dia tak accept. Sebab itu dia tanya Tuhan, dia tak understand kenapa dia tak understand the whole thing. That's the story of Sumpah Orang Minyak. When you have accepted, bila diterima bahawa anda seorang kurang upaya, baru boleh buat public opinion, baru boleh buat foundation. At the moment ni, OKU sendiri terjebak di dalam pemikiran iblis. Ya, iblism. OKU sendiri memikirkan, membuat pengukuran atau standard dalam dirinya berdasarkan dengan
orang bukan OKU. So jadi memang baguslah bila kita baca buku Rosli Ibrahim ni, memang kita menyedarkan kita lagi dan membuatkan kita also menanyakan soalan-soalan yang macam Rosli tanya ni. Banyak soalan-soalan, dan saya pun tarik juga dengan bab yang berkenaan dengan Islam, sebab juga yang cerita pasal kesihatan mental tadi kan, saya dapat daripada Zarif Afendi. Kalau you all kenal Zarif Afendi, dia pun ada dia punya perjalanan hidup. Dia tulis dalam dia punya Instagram 7 prinsip kesedaran dalam Islam. Tidak menghakimi, non-judgmentalness, penerimaan, acceptance, gratitude, syukur, trust, amanah, kemurahan hati dan kebaikan, generosity and kindness, kesedaran, awareness, and letting go, melepaskannya pergi. Jadi penerimaan itu, this 7 prinsip kesedaran dalam Islam ni, saya rasa datang rujukan di kitab, sebab dia ada dalam dia punya pemikir Islam di Indonesia. Dia pergi dalam perjalanan, his journey is in Indonesia at the moment. Jadi why I tertarik dengan what he said was because it led to mental health. It led to non-judgmental. You tak boleh menghakimi seseorang itu. Dan apa yang masyarakat cantik lakukan? Dia menghakimi. Dia put their judgment, kan? So before we can change society, kita kena look at ourselves, whether kita accept our disability. Dengan itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyaklah. Diberikan platform ini untuk bersuara, dan juga saya amat berterima kasih terhadap sahabat Muhammad Rosli Ibrahim. Sekarang dah sahabat, bukan saudara dah. Ya, Abang Rosli kejap. Saya Abang Rosli belum buka. Okey. Boleh dengar? Terima kasih di atas respon Dr. Naziati ya. Terima kasih di atas respon Dr. Naziati. Boleh dengar? Okey. Saya sebenarnya seronok, paling akhir tu saya paling seronok tentang penghuraian Dr. Naziati terhadap filem. Saya harap orang-orang filem boleh dengar penghuraian yang bukan pakar filem tapi pakar seni bina bercakap tentang filem. Best. Saya faham, dan saya memang itulah yang saya faham daripada Sumpah Orang Minyak. Sebenarnya saya nak mencari kearifan lokal, local wisdom untuk menggerakkan persoalan OKU melalui ranah budaya kita. Kita ada filem, kita ada peribahasa, kita ada cerita rakyat. Macam cerita Rubah dan Bangau, di mana Rubah dan Bangau itu sebenarnya adalah simbolik kepada kita mesti mengolah sesuai, kan? Bentuk tubuh bangau memang tak boleh makan dalam pinggan lepeh. Rubah ya. Kisah dua sahabat, boleh Google lah sendiri. Okey. Itu juga tentang itik yang hodoh. Bagaimana itik yang hodoh tadi telah disisihkan oleh adik-beradik dia. Sedangkan rupanya dia angsa. Jadi sebenarnya cerita-cerita rakyat itu sebenarnya adalah pesan-pesan moral kepada masyarakat cantik tentang kau tak boleh nak sisihkan yang tidak cantik. Kerana yang tidak cantik adalah pelengkap kepada yang cantik. Baik. Saya tak ada apa ulasan. Dan tadi ulasan pasal apa? Zikri? Last sekali untuk tadi yang sebut dia. Tak, yang awak nak minta saya ulas. Oh, itu pasal apa ya? Jadi sumber sejarah. Okey. Harus dikira-kirakan daripada Ya. Sebenarnya pendekatan saya ni adalah pendekatan yang sebenarnya telah digunakan di peringkat antarabangsa sebenarnya, oral history sebenarnya. Kalau type di Google ada je a journal ataupun tentang oral history of disability kan. Jadi sebenarnya saya tidaklah buat benda asing. Cuma saya sebenarnya memudah cara dalam bentuk pengalaman hidup saya dan
sekadar satu mempopularkan balik apa yang ada pada kita. Kita tak perlu cari di luar. Maksud saya perlu meninjau pengalaman-pengalaman luar, tetapi kita perlu menggerakkan persoalan OKU ni daripada kebudayaan kita sendiri sebenarnya. Sebab tu di bahagian epilog tu saya cakap pasal perlu melihat balik kearifan lokal kita lah. Itu juga saya sebenarnya doa-doakanlah saya supaya dapat menyiapkan 30 tahun perfilman tema-tema OKU dalam perfilman Melayu daripada tahun 50 sampai tahun 70. Memang saya tengah buat lah. Kebetulan memang paper tu saya pernah bentang di Ipoh Music Symposium tahun lepas. Jadi daripada idea itu memang akan garap jadi buku lah. Jadi memang saya dah kaji sejak macam sebut dalam pengantar, ni santai saja dalam pengantar, bahawa saya melihat filem-filem P. Ramlee itu sebenarnya sangat syarat dengan persoalan OKU sebenarnya. Satu sebab bapa P. Ramlee tak nampak. Memang orang tak tahu yang tu. Dan sebenarnya kalau kita tengok, harap penonton boleh tengok balik antara senyum dan tangis filem tu. Dia ada YouTube. Itu juga siapa salah. Sebenarnya dia telah menggarapkan persoalan impairment tentang kebutaan, tentang macam mana halangan-halangan sosial bila dia tak nampak, dia hilang kerja, lepas tu keluarga berantakan. Hatta sebenarnya dalam Putus Sudah Kasih Sayang, macam mana dia seorang perempuan atas kursi roda, macam mana dia ada tekanan perasaan, misalnya terkurung dalam rumah. Sebenarnya saya cakap terus terang lah, hatta orang filem pun sendiri tidak sedar tentang persoalan tema OKU dalam filem itu sendiri sebenarnya. Dan inilah satu proses untuk kita membentuk public opinion, di mana wacana filem itu kita kaitkan dengan OKU. Wacana agama kita kaitkan dengan OKU sebab OKU ada sepanjang zaman, daripada Nabi Adam sampai kiamat. Jadi persoalan OKU itu persoalan yang sangat dekat dengan seluruh kehidupan manusia. Hatta dalam bidang seni, seni lukis, seni ukir, boleh Google lah semua tu. Masalahnya saya dah tengok semua buku tu dan dah ada sebahagian saya dah baca. Jadi saya tahu. Dan saya nak mengatakan bahawa inilah peluang aktivisme. Itu bukan hanya aktivisme hanya yang bersifat cakap pasal right, cakap pasal politik, OKU, tak. Kalau anda berminat dalam seni, dalam filem, gerakkan isu OKU dalam filem. Kalau anda seorang ahli muzik, gerakkan isu OKU dalam muzik. Mari kita menyusup ke seluruh nadi masyarakat. Itu sebenarnya. Saya memang sedang buat propaganda ni. Jadi kita nak menggerakkan isu OKU dalam segenap lapisan segmen masyarakat, segenap persoalan masyarakat. Saya rasa pasal sumber sejarah sebenarnya, itulah sejarah harus dilihat lebih mendalam lagi lah. Dan insya-Allah doakan supaya buku seterusnya akan lebih baik, dan terima kasih di atas sokongan, dan saya harap ada persoalan yang kita boleh bincangkan. Saya tak nak cakap banyak, nanti tak ada soalan. Okey. Abang Rosli boleh tolong ni kan? Kejap. Tak apa. Okey, terima kasih Abang Rosli dan juga kepada Dr. Naziati atas ulasan sebentar tadi. Saya kira bila Abang Rosli, bila Dr. Naziati tadi menyebut tentang ada intersectionality lah daripada pengalaman menjadi OKU dan juga kemudian menjadi warga emas dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa risiko itu wujud di mana-mana dan bagaimana kita mahu menanggapinya sebagai satu masyarakat lah. Dan itu mungkin kita tunggu ada teman-teman yang mungkin ada soalan, bukan saja kepada Abang Rosli dan juga kepada Dr. Naziati untuk diulas bersama-sama. Ya, Adila angkat tangan. Dipersilakan Adila untuk perkenalkan diri dan juga bertanyakan soalan. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum, saya Adila. Pertama saya nak ucapkan tahniah lah kepada Abang Rosli. Akhirnya buku sudah luncur. Saya masih belum dapat lagi buku, baca buku ni, tapi saya akan terus baca lepas dapat. Jadi saya suka perbincangan hari ini. Dan saya sangat berminat dengan tadi Abang Rosli ada menyebut tentang bagaimana kita harus propagandakan
isu OKU ni sebagai satu bentuk mesej atau propaganda, dan ini sesuatu yang saya fikir, saya waktu election hari tu saya fikirkan, dan saya perasan satu benda, satu refleksi. Jadi saya terlibat dengan sebagai koordinator untuk Power Sign Language Interpretation Bahasa Isyarat Malaysia untuk kempen YB Henayo. Dan ketika itu saya rasa sukar untuk mendapatkan wartawan berbahasa Melayu untuk cover dan menulis laporan mengenai apa yang kita lakukan di situ, dan kenapa penting untuk mempunyai bahasa isyarat Malaysia dalam kempen-kempen politik, bukan sahaja untuk perbincangan polisi dan sebagainya lah, dan bagaimana kempen politik juga adalah penting untuk inklusif dan bukan sekadar retorik lah semata-mata. Jadi kesimpulan yang saya buat dalam pengalaman dalam 2 minggu itu adalah dalam bahasa Inggeris, media bahasa Inggeris, bahasa ataupun pembingkaian isu-isu OKU ini pada saya mungkin sudah lebih advance atau sudah lebih maksudnya bila kita contoh wartawan dari The Star atau apa, mereka boleh membingkaikan cerita itu dengan adil dan melaporkannya dengan baik. Tetapi bila saya cuba bercakap dengan wartawan berbahasa Melayu, dia kembali kepada naratif charity base yang ada kita diskusikan, yang ada tadi disebutkan sebentar tadi, dan Abang Rosli banyak cover dalam buku sebelum ni dan ceramah-ceramah perkongsian Abang Rosli sebelum ni. Dan ya, jadi mungkin itu datang daripada bagaimana agama kita dan bagaimana ruang agama yang begitu dominan dalam masyarakat Melayu menjarah bahasa dan rakaman paradigma kita apabila kita melihat isu OKU ini. Jadi saya rasa mungkin antara visi yang kita boleh fikirkan selain ahli politik, dan ketika kempen itu ada beberapa ahli politik yang sudah bukan sekadar sebut kita nak inklusif, tapi sudah cuba mula buat tapi segmen komuniti seterusnya yang saya rasa penting adalah wartawan dan penulis bahasa Melayu, supaya mereka punya bahasa, mereka punya wacana, mereka boleh membingkaikan isu-isu hak OKU ini secara lebih adil dan bukan lagi berakar daripada kesian ataupun apa yang dulu Abang Rosli pernah sebut tu, macam magic, like a magical being. OKU ni adalah magical being yang istimewa. So itu respon pertama saya lah untuk malam ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Adila. Mungkin Adika dan kemudiannya saudara Nadir boleh bertanyakan soalan, ya. Dipersilakan. Adika, ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Sebenarnya saya tak ada soalan, tapi saya lebih pada berpendapat. Sebenarnya buku ni memang antara buku yang saya tunggu dah lama dah, memang sebab Abang Rosli dia selalu share tentang pembikinan buku ni di Facebook. Jadi memang dah lama saya nantikan buku ni sebab sebab Abang Rosli seperti yang kita tahu adalah antara aktivis OKU yang paling otai. Sebab saya pun baru menerjunkan diri dalam disability rights movement. Cuma itulah pengalaman saya agak berbeza sebab saya baru bergelar OKU selama 4 tahun. 2019 saya telah didiagnose dengan major depressive disorder, dan pada Oktober 2021 saya
mendaftarkan diri secara rasmi sebagai OKU di JKM. Sebenarnya keputusan untuk mendaftarkan diri sebagai OKU pun adalah keputusan yang pada saya agak politikal, sebab ada seorang kawan saya rakan aktivis OKU saya, ya, saudari Yana. Dia adalah penggerak Boleh Space. Boleh Space adalah satu kolektif OKU dan mereka aktif di Twitter. Dia kata we need more voice like you, so why not you registered yourself as a OKU. So I was like, okay, that's a good idea. Dan pada saya dia agak perlu, bagi saya rasa itu adalah satu kewajipan saya, sebab berbeza dengan saudara Rosli dan Dr. Naziati, yang mana ketidakupayaan mereka ni adalah ketidakupayaan yang boleh dilihat, visible disability. Ketidakupayaan saya ni tak boleh dilihat, invisible disability. Dan bila orang nampak saya with invisible disability, mereka akan macam tak, sama ada mereka terkesima ataupun terkejut sebab saya nampak sihat tapi sebenarnya berstatus OKU, atau mereka menjauhkan diri daripada saya, distancing sebab stigma yang negatif terhadap pengidap penyakit mental macam saya. Cuma itu benda yang saya macam fight for it. And satu lagi, sebab antara benda saya tertarik dengan saudari Adila tadi, sebab ketika pilihan raya umum 2015, saya berdaftar sebagai pemerhati pilihan raya Bawah Bersih, Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil, dan saya adalah satu-satunya OKU daripada 80 orang lebih pemerhati yang berdaftar dengan Bersih. Jadi ketika proses pemerhatian tu Bersih tanya saya apa yang kita perlu perhatikan, kita buat pemerhatian mengenai isu-isu OKU dalam pilihan raya. So saya sediakan proposal, saya bentang, and then pilihan raya kali ni pun, pilihan raya yang PRU 15 ni agak berbeza kerana buat pertama kalinya dalam sejarah negara kita menampilkan seorang calon OKU, iaitu saudara Dr. Nur Aisyah daripada PKR. Beliau bertanding di kerusi Parlimen Putrajaya tapi dia kalah dengan Dr. Razi. But then sekarang ni saya dengan dia masih lagi berhubung, terutama sekali kalau saya ingin melobi sesuatu isu. Sebab dia rapat dengan pemimpin-pemimpin tertinggi PKR dan Pakatan Harapan. Jadi itulah sedikit yang saya nak kongsi. Dan sebab kita nak get macam mana kita nak hook, kita nak dapatkan lebih ramai OKU untuk celik politik supaya they know lah how to fight their rights. So itu je sikit daripada saya sekian. Terima kasih. Okay, Nadir. Ya, terima kasih kepada saudara Adika atas perkongsian. Ya, kita sebentar tadi ada dari saudara Nadir, tetapi mungkin saya mahu baca satu pendapat di chat box oleh Poh Yong Hong. Perbualan malam ini sangat penting dan memperkayakan takrifan sejarah rakyat yang biasanya difahami sebagai dikotomi rakyat melawan pemerintah. Namun konsep ableism adalah satu peringatan bahawa dikotomi rakyat melawan pemerintah tidak sepatutnya menjadi satu-satunya rangka permasalahan kuasa. Misalnya tentang istilah itu, kekuasaan dan sebagainya. Ya, seterusnya mungkin saudara Nadir boleh berkongsi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Terima kasih kepada PSR atas kerana menganjurkan program ini, dan tahniah kepada Abang Rosli, dan juga terima kasih atas ulasan yang disampaikan oleh Dr. Naziati. Nama saya Muhammad Nadir Abdul Nasir daripada Keluang Johor, OKU Penglihatan. Kalau pihak penganjur izinkan, saya ada 2 soalan untuk Abang Rosli dan 2 soalan untuk Dr. Naziati.
sekadar nak mencuit fikiran mereka masih lagi dalam konteks apa yang telah dibincangkan sebentar tadi. Untuk Abang Rosli, soalan saya yang pertama adalah apabila menelusuri sejarah perjuangan dan gerakan sosial komuniti kurang upaya di Malaysia, kita lihat sebentar tadi Abang Rosli ada kata kita banyak bercerita pasal Akta OKU, adalah cerita pasal Akta OKU, ada isu-isu tempatan, tetapi isu perkara-perkara yang bersifat serantau ataupun antarabangsa seolah tidak muncul, kalau ada pun berdasarkan pengalaman saya sendiri pun sangat terhad, dan itu pun dalam kalangan tertentu sahaja. Umumnya lebih banyak cerita pasal Akta OKU dan isu-isu tempatan. Jadi seolah-olah macam dokumen-dokumen yang di peringkat serantau antarabangsa, wacana di peringkat serantau antarabangsa macam seolah-olah tidak laku. So nak dapatkan pendapat Abang Rosli tentang itu yang pertama. Yang kedua, sekadar nak dapatkan pemerhatian awal daripada Abang Rosli tentang masa hadapan advocacy OKU di Malaysia, dengan berlatarkan apa yang telah dipersembahkan dalam buku Masyarakat Cantik ini dan juga apa yang kita perhatikan beberapa tahun ini. Masa depan tu bagaimana? Adakah baik, tidak baik? Apakah mungkin akan melencong ke mana-mana, dan apakah situasi yang OKU itu, komuniti kita akan berada pada lebih kurang mungkin 10 atau 15 tahun akan datang. Untuk Dr. Naziati, soalan saya adalah, Dr. Naziati pernah jadi ahli MKB OKU, sekarang pun aktif dengan masih lagi jawatankuasa teknikal, Universal Design, Reka Betul Sejagat dan Accessibility. Berdasarkan pengalaman Dr. Naziati sebagai aktivis, bagaimana mungkin nak navigate and maybe you can share the experience of criticizing government within the system itself versus criticizing government outside the system. So adakah ada jalan tengahnya ke, ataupun sebenarnya memang terpaksa pilih juga salah satu dalam sistem atau luar sistem? Soalan saya yang kedua adalah pendapat Dr. Naziati tentang advocacy berdasarkan figura yang ada, yang timbul dalam gerakan sosial OKU di Malaysia sekarang. Sebab NGO seolah-olah macam sudah keterbelakang. Orang lebih banyak melihat gerakan sosial OKU itu hanya berdasarkan kepada figura-figura OKU tertentu, mungkin sebagai contoh senator ataupun individu-individu aktivis yang tak semestinya datangnya daripada NGO ataupun di belakangnya adalah NGO. So itu soalan saya untuk kedua-dua ahli panel. Terima kasih banyak penganjur. Terima kasih Saudara Nazir atas pertanyaan yang saya rasa cukup penting. Mungkin Abang Rosli dan Dr. Naziati dipersilakan untuk jawab. Saya dulu ke? Ya boleh. Boleh? Dengar? Baik. Untuk pertanyaan pertama tentang dokumen-dokumen antarabangsa sebenarnya. Saya melihat kenapa sebenarnya perbincangan komuniti OKU terhadap akta ni belum habis. Dia masih berkisar dekat situ. Satu, sebab benda tu dipopularkan oleh kerajaan melalui yang sekarang kita tahu tentang pindaan akta bla bla apa semua kan. Dan ada imajinasi bahawa bila pindah akta ni masalah OKU selesai. Tak pun sebenarnya. Jadi kita dihanyutkan dengan perdebatan yang tak selesai terhadap akta, dan kita meletakkan andaian bahawa bila selesai akta, bahawa selesailah segala masalah OKU. Dia macam lampu Aladin, gosok jadi. Gosok settle. Tak sebenarnya. Sebab itulah kita tak bergerak move on kepada yang tadi yang legal binding yang lebih besar, CRPD serantau ataupun yang di peringkat Asia, apa nama dia, tak ingatlah kan. Itu masalah kita. Lagi satu sebenarnya, saya tengok pengalaman
pengalaman Indonesia, misalnya jiran kita terdekat. Penterjemahan. Faktor juga sebenarnya. Penterjemahan dokumen itu juga sebahagian daripada faktor. Maksudnya bahasa jadi sebagai medium untuk menyampaikan maklumat. Sementara sebenarnya akta ada dalam bahasa Malaysia. Boleh download free apa semua kan. Kalau Indonesia, ada CRPD dalam bahasa Indonesia. Jadi siapa yang nak Google dia tu? Sebab tu kita tak move on. Sedangkan sebenarnya yang patut kita bincangkan sebenarnya, patut kita lebarkan atau patut kita menjadikan tools penggeraknya adalah CRPD tu. Adakah ahli parlimen kita bercakap tentang CRPD yang besar, yang rectify, yang sepatutnya kita kena hantar laporan dekat antarabangsa kan? Baik, itu jadi kena move on lah daripada persoalan-persoalan akta, pergi kepada bapa ada. Jangan cakap pasal anak, cakap pasal bapa ada. Bincang bapa ada, yang ni CRPD. Anak memang suka gaduh sama sendiri. Bapa yang selesaikan. Itu mudahnya lah. Baik. Pasal social movement OKU. Perasan tak sebenarnya? Dia ada kitaran 20 tahun untuk social movement OKU. Okey, perasan tak? Sebenarnya social movement OKU selepas perang. 50, 60, 70. 70 kan? Okey, pertengahan 60, 70, 80. Tu 20 tahun. 80 tu yang kita ada dekat Singapura tu. Saya tak ingat apa dia. Okey, 80, 90, 90, 2000 betul? Okey. 2000 ke 2010 ke 2020. Itu satu fasa. Itu fasa lain. Ini saya punya pembahagian saja, pemerhatian saya. Sebenarnya daripada 2021 ke 2040 ni, sebenarnya kita masuk fasa keempat. Kalau nak kira daripada tarikh kemerdekaan. Kita masuk fasa tu. Dan kita harus belajar daripada setiap fasa tadi. Terutamanya fasa tahun 80 ke tahun 2000 dan 2000 ke 2020. Saya melihat bahawa ada kecenderungan positif terhadap social movement OKU. Pertama, especially contohnya kerajaan sedia ada. Mungkin lebih terangkum dengan idea masyarakat madani ataupun negara madani itu sendiri. Maaf, saya bukan nak kempen, saya tak memihak pada siapa, tapi maksudnya kita memanfaatkan idea tadi untuk masukkan aspirasi OKU madani dengan dia punya prinsip-prinsip itulah. Dan kalau kita boleh menghuraikan prinsip-prinsip tadi yang memihak pada perbincangan OKU, itu lebih baik sebenarnya. Baik, itu faktor itu. Faktor kedua adalah dari segi kita tengok kesungguhan kerajaan sekarang, dari segi adakah dia akan pindah tak pelan tindakan OKU. Dah habis 2022 ni, nak masuk 2023 ke atas. Baik, itu kedua. Faktor lain sebenarnya. Saya tak tersusun faktor ni, tapi faktor-faktor ni boleh dibincangkan. Misalnya post-COVID. Itu memberi kesan saya kepada survival OKU. Untuk lebih progres untuk memperjuangkan, bercakapkan tentang survival mereka. Anda kena manfaatkan situasi ini untuk menggerakkan persoalan OKU. Kalau duduk diam, maksudnya masyarakat cantik anggap anda tak wujud. Itu je. Dan ini adalah masa yang sangat sesuai. Seorang aktivis harus cermat membaca keadaan. Tajam perasaan dia, tajam analisa dia. Baru dia boleh gerakkan sesuatu movement itu. Manfaat keadaan yang ada tetapi menggerakkan itu. Kemahiran ini adalah kemahiran yang semua orang boleh memilikinya dengan syarat dia ada renungan yang tajam terhadap persekitaran sosial dia.
Faktor lain misalnya, faktor media. Faktor kewujudan bersepah-sepahnya viral. Yang kadang-kadang mungkin secara umum kita nampak macam viral ni menyusahkan kita. Tapi dia sebenarnya peluang. Kita kena lihat sesuatu itu secara positif. Itu peluang untuk kita advocate masyarakat. Macam-macam kan, ataupun viral macam-macam orang buat kan. Itu sebenarnya adalah satu bentuk penolakan masyarakat terhadap diri kita yang sedang masuk ke dalam masyarakat. Dia tolak. Dan di situlah pentingnya kekuatan tadi, kekuatan membentuk public opinion melalui apa? Twitter, TikTok, Facebook, penulisan, puisi, lukisan, drama pendek. Mungkin babak-babak dalam masyarakat cantik boleh dilakonkan. Maksudnya kita harus lebih kreatif untuk menggerakkan persoalan kita. Kita tak boleh bergantung kepada dasar kerajaan saja. Jangan hanya menanti lampu ajaib. Tak boleh. Dia tidak akan menggerakkan sesuatu. Kita gunakan apa yang dasar kerajaan ada dan kita mobilize benda tu. Sebenarnya. Untuk perbincangan lanjut, kita jumpa lain kali. Okey. Itu saja jawapan saya untuk dua soalan Nadir. Terima kasih Nadir. Ya, terima kasih Saudara Nadir dan Abang Rosli atas penjelasan. Mungkin Dr. Naziati, dua soalan oleh Saudara Nazir sebentar tadi. Okey, terima kasih. Saya amat tertarik dengan apa yang Saudara Rosli cakap tadi. Last pasal golongan masyarakat cantik juga ya. And kerajaan. When you focus on Akta OKU, you focus on the issue of what the government is doing at the moment. Sebagai seorang penjawat awam, government of servant, I was in Universiti Malaya. Jadi apa yang saya boleh buat adalah jikalau diberi peluang, saya masuklah dalam komiti tersebut. Dan saya minat dengan accessibility dan saya telah dapat latihan dengan United Nations ISCAP. Jadi dalam training tersebut, saya juga bukan hanya belajar berkenaan accessibility tapi social mobilization. Jadi kita orang macam 16 orang di Asia yang menjadi penggerak lah pada masa tu tahun 2000. Dan kami link dengan all this Petaling Jaya, DBKL dan help them. Selalu saya kasih this cerita yang saya ni mascot di BKL. You tahu kan mascot kan? Because OKU ni, that's what they treat you as. But at that time, I was just making a joke lah. But now, the other day, ada one local authority, bukan MBPJ, bukan di BKL. Dia nak saya masuk this seminar. Dan saya telah, adalah that one local authority tu dia tak bayar duit saya sebagai consultant. Jadi to me that is discrimination, right? I mean, what can you say, right? They don't think I was good enough to be at that level. They prefer other people to go and jadi consultant dan dia tak bayar ya. Jadi kita kena put down our foot lah like that. Tapi itu biasalah, semua orang buat macam tu. Orang tu tak bayar, kita tak nak lah go and help them kan. Tapi ada time yang kita buat juga. Free of charge. Sebab saya training saya arkitek. Jadi saya ada ilmu dalam technical things. Dan saya minat dengan implementation. Ada produk seperti Universal Design Bus Stop. Dan semua tahu yang saya tolong di BKL bina satu prototype di mana kita fikirkan dia boleh masuk dalam sistem pengangkutan awam. Jadi
It took a long time, like since 2015 kita mulakan dengan reka bentuk sejagat, ya, perhentian bas reka bentuk sejagat ini. Nak cakap macam mana experience di dalam kerajaan dengan outside kerajaan, saya telah bersara dan sekarang saya ada bisnes sendiri dan saya bekerja di luar kerajaan. Sebab tak ada chance, there is no chance to be, I mean I'm in the jawatan kuasa technical accessibility tu, dan saya lebih memikirkan untuk memberikan latihan atau ilmu dan sebagainya kepada pelapis yang muda daripada saya seperti saudara Nadir dan Yana dan Adika dan sebagainya. Jadi saya kasih, kalau OKU approach me free of charge, because ilmu tu kita kena share lah. Tapi why we don't say free of charge kepada sesetengah pihak tu, macam kerajaan, macam bus stop, I tak ada dalam grant UM lah, yang tu dapat grant UM. Tapi macam some company or ni, the value of ourselves is we are treated like everybody else lah. Okay, advocacy NGO, ya. Figura-figura ini, ya. Tadi I dengar macam I didn't really catch, Nadir, the word figura. Jadi it's actually about the current trend now of OKU doing advocacy is usually is personality based advocacy, not necessarily NGO based advocacy. That's my question. So your opinion, is it right? Is it wrong? Or is there like a middle way we can do this? Yeah, thank you. When people recognize your work, they will call you, they will ask you to do work. They will ask you to be advisor and so on. Jadi maksudnya macam how it happened that accidentally I telah di PSR telah ask me to go and do this review is because Saudara Rosli was doing something on his own. I know that he's doing something. Okay, you bangkit and all that. But I'm not in his group. I'm doing something else. I was involved with Harapan OKU, tapi sekarang I'm not involved with Harapan OKU directly. Sekarang dia dah ada cabang dia, Law Reform Group Harapan OKU, yang mereka telah dapat interview dengan BFM dan cerita pasal akta OKU yang tidak bergigi dan sebagainya. Jadi kalau kita ada the same thinking about social model of disability, sebab what Rosli said just now was because akta OKU triggered, yeah, dia sort of made us realize yang kita perlu fight for our rights tu lah. So he has his own journey, I have my own journey, and then we meet. But like with you, Nadir, we meet also at one time or another. Jadi orang lain tak nampak. Mungkin orang lain yang tak tahu cerita ni, kita yang tahu sebenarnya yang kita sama-sama memperjuangkan. Tapi pada satu masa mungkin ada satu event yang mungkin akan dibuat oleh saudara Rosli, dan kita not support but do it together lah, sebab kita tahu event itu perlu berlaku untuk create political what do you call it, more strategic lah. Kita bukan strategic kan, saudara Rosli, kita perlu strategic dengan CRPD dan akta OKU. Jadi figura itu saya rasa tak kisah. One day kalau orang nampak you bersuara dan nampak kebolehan you untuk menjadi seorang pemimpin, you akan terpaksa buatlah. No choice but to do it. If you are part of the group of the movement yang sedar pasal masalah ni, it's either you are in or you are out. Macam saya cerita lah, saya dah bersara daripada aktivism, okay, tiba-tiba I'm here.
talking like this, you know. So tak nak termasuk balik. Itulah cerita kita sebenarnya. Itu saja. Terima kasih. Alright. Kita pun dah hampir sejam setengah bersama-sama lah berkongsi pendapat oleh Abang Rosli dan juga Dr. Naziati. Dan pada hari ini sebenarnya kita melihat beberapa perkara, iaitu misalnya kita dapat melihat seperti yang disebut oleh Abang Rosli sebentar tadi, ada loop, maksudnya perkembangan OKU itu sendiri, gerakan aktivisme OKU itu sendiri. Malahan bagaimana kita menanggapi tentang persoalan wacana tentang OKU itu sendiri berkembang cukup deras sebenarnya. Dan seperti yang disebut oleh Abang Rosli juga tadi, iaitu tentang selepas COVID, bukan selepas, sebenarnya COVID itu masih berlangsung, bagaimana ia memberi kesan jangka masa panjang kepada masyarakat keseluruhannya. Dan seperti yang dikongsi oleh Dr. Naziati tadi juga, kita dapat lihat bahawa persoalan wacana tentang OKU itu sendiri bercambah. Misalnya daripada NGO based activism, dan mungkin sekarang yang dikongsi oleh saudara Nadir seperti sebentar tadi, dilihat seperti ada juga berlaku figure based activism. Jadi terdapat pelbagai jenis modes of mobilization yang berlaku lah kalau kita mahu melihat atau menanggapinya seperti itu. Jadi mungkin sampai di sini sahaja perkongsian pada malam ini untuk sesi webinar kita yang pertama, Pusat Sejarah Rakyat. Jadi menuju ke masa harapan, jika ada teman-teman yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pusat Sejarah Rakyat, boleh layari laman web kami pusatsejarahrakyat.com serta ke Facebook. Dan untuk acara di bulan 3 nanti, kita akan mengumumkan penerima anugerah wartawan muda Syed Zahari, dan juga pada bulan 5 nanti akan ada siri syarahan oleh seorang tokoh akademik di Universiti Malaya nanti akan kami kongsikan. Terima kasih kepada semua pendengar dan juga yang bertanyakan soalan pada malam ini. Sampai di sini saja. Terima kasih Zikri. Terima kasih kepada semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Program yang baik. Alright. Terima kasih semua. Bye. Okey dah. Mantap. Okey. Panas lah Abang Rosli. Okey. Sekejap Macam mana nak start? Alright.